Time dia nak balik kat dom dia time tu, dia dengar ada bunyi benda lompat-lompat dekat belakang. Alright guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, first and all aku nak cakap terima kasih kat korang siapa-siapa yang dah menonton part 1 hari tu. So ini adalah video sambungan dia untuk part 2. Kepada yang tak tahu tu, hari tu aku ada cerita pasal kisah malam asrama, which is seram je version lah. Untuk part 1, kalau korang nak tengok video tu, korang boleh tekan link dekat bawah tu. Aku tinggalkan dekat description. So kepada siapa-siapa yang nak tengok part 1, here we go. This is part 2 of kisah cerita asrama. Yang pertama ni aku akan membawa korang ke cerita Loka 14. Okey, cerita Loka 14 ni tak ada kaitan dengan budak yang tak nak pergi semayang, lepas tu terhempap dengan Loka, lepas tu meninggal dalam Loka. Tak ada kaitan. Ini adalah cerita yang diceritakan daripada senior aku kepada aku, yang terjadi kepada senior dia dulu masa dia junior. Faham tak? Alright. So pada satu malam ni, seorang manusia ni yang diberi nama Pian. Pian ni dikenali dekat hostel tu sebagai pemecah loka yang berjaya lah. Bangga kan dia pecah loka orang, lepas tu bangga pula dia macam tu. Jadikan cerita, satu malam tu dia menjalankan operasi dia seperti biasa. Dia memecah masuk satu bilik junior. Dia memang suka target junior-junior sebab senang makan. Apa yang dicuri biasa dalam loka tu, duit, makanan, barang-barang mandian. Tak tahulah apa modal dia. Aku lupa nak cerita kat korang. Dekat sekolah aku tu, asrama dia ada 5 ke, A, B, C dan E. Itu semua blok dia lah kan. Blok A tu perempuan, blok B, blok C, blok D dengan blok E tu untuk lelaki lah. So blok B ni dah lama tutup, dan aku tak tahu kenapa tutup. Dan masa time senior aku ni jadi junior pun, blok B tu memang dah tutup. Dekat dalam satu dom tu boleh muat 13 orang tau. So dekat dalam dom tu memang ada 13 loka. Dia ni punya kurang ajar. Dia masuk dom tu, dia tak pecah satu, dia pecah semua. Malam tu nak jadikan malam pengajaran untuk dia, dia pun pecah loka pertama, pam. Dia pun pecah loka kedua, pam. Dia pecah loka ketiga, bla 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 bla, sampai ke loka ke-12 dia dah pecah. So yang 13 tu adalah loka yang terakhir lah. So dia pun pecahkan loka 13 tu, dia angkat barang semua, dia letak dalam beg dia, beg besar dia tu. Dan dia pelik, selepas dia tutup je loka ke-13, ada lagi satu loka kat sebelah dia. So dia ni jenis yang macam, yelah biasalah mencuri kan, mana cukup apa dia ambil, dia pun pergi pecah loka 14 tu. So dia pecah, dia pun pelik, kenapa barang yang dia ambil kat dalam loka tu makin lama makin banyak. Contoh dia ambil RM10, ada lagi RM10, dia ambil. So sampailah mungkin dalam setengah jam lebih kot dia mencuri dekat loka yang sama. Lepas tu dia pun keluar, dia baru perasan dalam beg dia tu tak ada apa-apa, kosong. Maknanya daripada awal dia masuk bilik tu sampai ke sudah, dia curi apa-apa pun, tak ada loka yang dia pecahkan. So dia pun fed up. Okay, tak apa, dia kata aku buat balik. Dia pun start daripada loka pertama, pam, dia pecahkan lagi. Dia start semua tengah tidur kan. Dia buat kan, dia punya expert tu kan, macam mana dia boleh pecah 13 loka dalam keadaan budak-budak tu tidur. So masa ke loka 14, dia curi, dia tengok beg dia kosong lagi. Aduh yai, sudah pisang kan, saya sudah 2 round buat ini kerja, tapi saya punya beg masih lagi kosong. Lepas tu dia pun dia pun macam relax. Lepas tu dia sandar sekejap, nak diceritakan cerita, dia terlelap. Pagi besok tu dia terjaga lah. Korang tahu tak dia terjaga dekat mana? Dia terjaga dekat salah satu bilik kosong dekat blok B, di dalam loka yang bernombor 14. Yes, dia terjaga kat dalam loka tu. Dia pun ketuk macam orang bodoh jerit kat dalam tu. Baru dia tahu langit tinggi ke rendah. Tu lain kali mencuri lagi orang punya barang. So dia ketuk, tak ada orang dengar. And loka tu dikunci daripada luar. So macam mana dia boleh keluar daripada loka tu? Tuhan nak selamatkan dia time tu. Petang budak balik sekolah tu, dia orang baru perasan yang Pian ni daripada malam tadi tak ada kat dalam dom tu. So budak-budak dia pun, geng-geng dia pun mencari Pian ni. So sampai ke blok B tu dia orang cari, tengok dalam bilik tu terkunci. And Pian pun dalam loka yang berkunci. Macam mana pula Pian boleh masuk dalam bilik yang berkunci and duduk dalam loka yang berkunci? Yes, that is the one of the mystery of the days. So bila dia buka je loka tu, Pian tu dah terkulai layu. Dan dekat sebelah beg dia penuh dengan barang dia sendiri. Faham dia tak? Baju dia punya mandian, dia punya duit, semua ada kat dalam tu. Yes, persoalannya, dom manakah and loka yang manakah si Pian tu
curi malam tu. Kepada adik-adik yang masuk asrama tu, duduk hidup baik-baik, biar orang suka. Tak payah nak jadi pencuri-pencuri ni. At last jadi macam ni, baru tahu pisang. So macam tu lah cerita yang pertama. So aku nak bawa korang ke cerita yang kedua. Cerita kedua ni dia ada macam, ada satu lagu ni yang kita tak boleh buat main tau sebenarnya. Which is lagu tu lagu Ulit Mayang. Aku tak nak cerita sangat pasal benda ni, tapi untuk korang aku cerita juga. So ada satu hari ni member aku dekat asrama perempuan dia lah kan. Dia kata satu malam tu diorang buat satu round table tau. Diorang buat round table, duduk ramai-ramai. Lepas tu diorang borak tentang kisah-kisah misteri yang diorang pernah tahu lah kan. So salah seorang ni pun petik pasal cerita Ulit Mayang ni. So dia ceritalah Ulit Mayang ni punya asal usul apa semua macam mana. Lepas tu member dia lagi seorang pun macam, ya ke ada lagu ni? Serius ke kan? Benda ni bukan reka-reka, bukan mitos je ke? Dia kata jangan percaya sangat lah. Kita ni kalau boleh janganlah takutkan lagu, dia kata macam tu. Dia kata macam tu tau. Tapi sebenarnya kalau korang perasan, dalam lirik lagu Ulit Mayang tu, diorang tak starting dengan Puteri 1 tau. Dia starting daripada Puteri 2. Sebab diorang kata kalau diorang starting daripada Puteri 1, maka lengkaplah mentera tu, and benda-benda yang tak sepatutnya keluarlah. So budak ni pun degil, tak percaya dengan benda-benda macam tu kan. So dia pun macam menganjing-anjing lah, Puteri 1 bla bla. Dia pun nyanyi 1 sampai berapa dah. Jadikan cerita malam tu, semua dah nak tidur, and dia pun pergi berus gigi, pergi cuci muka seorang-seorang kat toilet. And bila dia masuk ya toilet tu, dia dah dengar dah, aku pun dah mengemang. Bila dia dengar benda tu, dia pun dah tak sedap hati lah kan. Lepas tu dia jerit, Isa, engkau ke tu? Macam tu. Dia ingat member dia prank dia. Itu jawapan yang dia dengar, wahai tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dia pun macam, tak ada apa ni. So dia pun keluar. Dia keluar, dia punya majal, dia keluar daripada toilet tu, dia pergi sambung pula nyanyi. Ulit Mayang ni ulit. Dia nyanyi macam tu. Aku pun tak tahu kenapa masalah dia asyik sangat dengan lagu tu. Lepas tu bila dia humming sorang-sorang, dia dengar ada humming tu jadi double. Bila dia lepas tu kat belakang pun ada lepas tu dia tengok kawan dia sebelah. Kawan dia sebelah tengah tidur. Dia pula dengar sambungan untuk lagu tu. Aku harap korang ready lah Dia punya sambungan macam ni. Ulit Mayang diulit, Mayang diulit. Macam tu. Lepas tu dia macam, dia diam. Dia dah terdiam. Dia dengar orang nyanyi. Lepas tu dia kata, kalau tak percaya, jangan nyanyi. Pram. Dekat bawah katil dia ada benda. Gitu pusing. Member pun menjerit satu dom. Bila dia dah bangunkan semua yang ada, lampu pun dibuka, maka bila dia tersandar macam ni, ada benda dekat belakang, bungkus cantik punya berdiri. Habis satu dom histeria. Tak pasal-pasal. Tu dia orang kata, kalau tak percaya, jangan mempelekehkan. Takut dia ada dekat dengan kita. So malam tu ustaz dia pergi silat apa semua. So alhamdulillah lah semuanya terkawal. Dan sampai ke berapa minggu kot aku rasa budak tu demam, and dia masih lagi nampak bayangan teng tu dekat dengan dia. Aku bukan nak suruh korang percaya ataupun terlalu taksub dengan apa yang aku cerita ni, tapi ambil pengajaran, which is benda-benda halus ni kita tak nampak. So kalau kita tak kacau dia, maka dia takkan kacau kita. Alright, kita move out ke cerita yang ketiga. Cerita ketiga ni melibatkan adik aku sendiri sebenarnya. Pada tahun akhir adik aku dekat asrama dia ada macam bawa satu patung tu lah. Satu patung yang kecil je lah patung tu. Patung tu sebenarnya tabung tau. Tabung untuk dia simpan duit shilling dia kalau dah habis belanja apa semua. So dia letak dalam loker. Macam biasalah kan. So pada satu malam tu, senior dia mendakwa dia terbau satu wangian yang sangat wangi dalam dia punya dom tu. And dia cari punca dekat mana bau wangi ni kan. So dia cari. Rupanya bau tu dekat gila dengan katil adik aku. Tapi time tu dia orang tak assume apa-apa lagi lah. Sampailah satu malam tu, dalam pukul 2-3 pagi macam tu, budak-budak baru naik blok. Budak-budak lalu lalang, dia nampak ada satu lembaga yang sedang berdiri betul-betul di depan loker adik aku. Lembaga tu dibayangkan satu lembaga yang agak besar, rambutnya agak panjang, berdiri di depan loker tersebut. Dan adik aku tak tahu pun pasal benda tu. Diorang tak cerita pun dengan adik aku pasal benda-benda mistik macam ni. Sampailah satu hari tu, ketika diorang tidur, yang ada seorang daripada kawan adik aku ni ternampak adik aku kat ujung balkoni asrama tu. Dia ada satu bilik khas untuk simpan loker-loker lama tau. So memang tak ada orang akan masuk dalam bilik tu. So malam tu dia orang kata ada orang ternampak jemaah adik aku ada dekat dalam bilik loker tu, sedang tengok loker tu macam ni.
So budak tu pun berlari ke dalam dom bilik aku, dom adik aku, and dia nampak adik aku elok je tertidur kat situ. And pada malam tu juga dia orang buat macam bacaan kat dalam bilik tu. And bila bacaan tu berlaku, ada satu hentakan daripada dalam loker tu. Memang aku tak tahulah benda dalam tu tong 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 tong. So bila dia orang minta adik aku untuk buka loker tu nak tengok apa kat dalamnya, ternyata ada satu patung, ialah patung yang adik aku buat lubang tu. Dia dekat situ and sedang seolah-olah sedang tersenyum memandang mereka semua. Dia orang kata kadang-kadang patung yang menyerupai manusia ni dihuni oleh benda-benda yang tak elok kan. Okey, aku banyak patung kat sini. Okey, so nak jadikan cerita, malam tu diorang dah buat benda tu, diorang pergi bakar patung tu. Dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik dan elok. Sampailah ke satu malam tu diorang kata diorang masih lagi nampak patung tu elok dekat tempat yang dibakar tu. Allah malam, kita tak tahu. So sampai situ je kot perkongsian kita untuk malam ni, sebab aku pun dah rasa seram ni. So untuk part 2 itu je, sebab memang banyak cerita aku nak cerita tapi aku agak seram-seram sikit. So kita akan jumpa di cerita yang akan datang. So jangan lupa macam biasa, like, share. Jangan lupa juga subscribe and hit subscribe button untuk kita jumpa di topik akan datang. So aku akan cerita tentang apa pula minggu depan, korang kena tunggu. By the way, thank you for watching. Assalamualaikum, bye.